Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, wahbub ilahaka khaf ali ma'iqabihi wa li rahmati rju tawakkalan ya muslimu. Wahbub ilahaka khaf ali ma'iqabihi wa li rahmati rju tawakkalan ya muslimu. Wahbub, kata nazim, wahbub dan cintalah ia oleh engkau. Fi'il amar. Ilahaka maf'ulun bih, akan Tuhan engkau, ka mudhaf ilaih. Khaf, takutlah oleh engkau, maf'ulun bih. Asal pada khafa ya khafu, buang haraf mudhara'ah, matikan fa jadi khaf. Maka ada bertemu dua iltiqa' usakinin, buang alif haraf illat jadi khaf. Khaf alima, alima maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Iqabihi, siksaannya. Alima, kesakitan. Kesakitan iqabihi, azabnya, azab Allah. Iqabi mudhafu ilaihi, mudhafu ilaih. Iqabihi ay iqabun lillah, siksaan bagi Allah, milik Allah. Wali rahmati urju, dan pada rahmat Allah jualah urju, mengharap ia oleh engkau. Berharaplah oleh engkau. Urju fi'il amar. Tawakkalan, tawakkalan, hendak bertawakallah ia oleh engkau, ya muslimu, wahai orang Islam. Maka ni bait syair Syekh Al-Malibari rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan syu'batul iman yang seterusnya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, Zakaran nazimu, telah menyebutlah oleh nazim. Nazim sini Syekh Al-Malibari rahimahullah. An-nazimu fa'il. Fi zakara muta'allaq, fi muta'alliq. Fi hadzal baiti, pada bait ini. Hadza jar majrur, al-baiti badal. Pada bait ini dia sebut apa? Maf'ulun bih, arba'a syu'abin. Arba'a maf'ulun bih wa huwa mudhaf.
syu'abin mudhafu ilaih. Ada 4 cabang sekalian. Ada 4 cabang lah. Kalau kita boleh kira tu wahbu iaitu mahabbah, khaf iaitu takut, urju hak tu harap, taraji, tawakkalan tawakal. 4. Kita tengok tu dah. Faqala, maka telah berkata ia nazim, dhamir mustatir huwa fa'il. Dhamir mustatir huwa fa'il. Kembali kepada Syekh Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Faqala tu ala nasaqi ma marra, atas nasaq pada barang yang telah lalu ia barang. Maksudnya apa? Nasaq yang telah lalu ia, makna ataf nasaq. Ini al-atfu li mutlaqil jam'i, bukan ataf bayan. Gitu ala nasaqi jar majrur ma mudhaf ilaih, marratu silah ma, ay la mahalla lahu min al-i'rab lah. Marratu fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi ma tu ma mausuliyah. Nak katanya wahbub, waw tu waw, wali rahmati, waw juga. Tu semua tu adalah waw ataf, bukan istinah. Jadi dia sebut 4 syu'ab. Jadi kita sambunglah. Maka dia pun kata wasyu'batul ashiratu, dan bermula cabang yang ke-10. Al-ashiratu tu sifat, al-syu'batu tu mubtada. Wasyu'batu tu mubtada, waw istinah. Cabang yang ke-10 tu ialah hubbullahi ta'ala, cinta Allah Ta'ala, iaitu cinta akan Allah Ta'ala. Idhafah masdar kepada maf'ul. Siapa yang cinta? Italah mukallaf. Dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala di Batu Rakit tu. Sekarang ni pada bab mahabbatullah. Bab fi bayanin mahabbah. Mahabbah secara umum lah. Antaranya mahabbatullah, mahabbatur rasul. Qala Sahlun, telah berkata oleh Sahal. Sahal nama orang ni. Bukan Sahlun senang. Sahlun fa'il. Maqul qaul, alamatu hubbillahi hubbul Qur'anu. Allah. Doktor. Jumlah ni la fi mahalli nasbin maqul qaul. Alamatu hubbillah, bermula alamat cinta Allah Ta'ala tu. Bila kata alamat, maknanya kita nak capai cinta Allah. Apa alamat dia? Apa tanda dia? Iaitu khabar hubbul Qur'ani. Hubbu khabar wa huwa mudhaf, al-Qur'ani mudhaf ilaih, iaitu cinta Quran. Jadi cinta Quran pula macam mana pula? Cinta Quran ni dengan makna cinta Quran dengan makna apa? Dengan makna dia itu membaca Quran, dia itu memelihara makharijul huruf, dia itu memelihara hak-hak huruf. Benda huruf yang istifal, dia istifal. Benda huruf yang istitalah, dia istitalah. Contoh Fatihah ni istitalah dad. Banyak yang buat syiddah tidak istitalah. Bila syiddah maka ternafi rakhawah. Waladdallin, waladdallin. Tidak ada syiddah, tidak ada istitalah dan rakhawah di situ. Dia buat syiddah. Dikacik mati. Waladdallin. Itu kalau dari sudut sebutan huruf dad salah dah. Ya, kalau istitalah dia ada bunyi burung gagak. Dia macam burung gagak. Ada bunyi payah juga sini pun. Kita dekatkan mic. Dia ada bunyi macam ni lah. Kalau dengar burung gagak tu, gagak ke apa? Gagak ke apa? Dia bukan gagak lah. Burung gagak atau burung yang biasa-biasa lah. Cuba perhati burung tu. Dia macam tahan suara. Gitu. Jadi waladda, dia ada rakhawah serta istitalah. Tapi kalau waladda, tu syiddah. Jadi syiddah bukan sifat dad.
Jadi dia istitalah darah khawah. Waladda. Tapi taklah lambat sangat. Lambat sangat salah juga. Tu. Waladda. Salah juga. Lambat sangat. Dia biasa saja. Waladda. Dia ada tu. Dia ada benda tu. Tu kena mengajilah Quran ni. Kita tak erti online. Quran ni tak boleh online, dia kena depan juga baru faham. Jadi kata hubbul Quran, hubbullah hubbul Quran. Dengan menghafal Quran, mengaji qiraat, mendalami Quran, itu alamat cinta Allah, kerana itu kalamullah. Kerana kita sudah mendalami salah satu daripada benda yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu hubbihima, dan bermula alamat cinta Allah dan Quran pula ialah khabar hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubbu khabar. Hubbun Nabi tu, hubbu tu khabar, an-nabi mudhaf ilaih, alamatu mubtada, hubbi mudhaf ilaih, hima mudhaf ilaih. Waw tu istinah. Cinta Nabi. Cinta Nabi macam mana pula? Sekarang ni zaman Maulid ni, dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak memada ya hanana tak, kena buat apa yang Allah, kena buat apa yang Nabi buat. Antara tuntutan yang Nabi suruh buat ialah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu lepas fardu ain ngaji ni. Tu untuk orang secara keseluruhan, kafatul muslimin, seluruh orang Islam. Bagi orang yang takhassus pula, orang yang khawasul khawas, iaitu para pelajar FKI, universiti dan sebagainya, dia kena belajar bersungguh jadi orang alim. Bukan sekadar mengaji habis selesai, lepaskan batuk di tangga. Tu ngaji asal aku ngaji dah. Lepas tu ngaji aja tak cukup, ngaji murajaah, mutalaah, sampai dia kuasai apa yang dia takhassus tu. Ilmu ni luas. Jadi dia kena gerti semua ilmu, tapi takhassus tu itu lebih mendalam. Dia tahu belaka, tapi hak ni lebih mendalam tahunya. Tu takhassus. Tu maksud takhassus, bukan takhassus ni aku tak erti lah. Yang aku erti Usuluddin sebab aku Usuluddin. Jeng aku tu. Aku tak erti qiraat sebab aku bukan bidang qiraat. Aku bidang syariah. Jeng aku tu. Jadi kena belajar berlaku ilmu Islam. Jadi orang putih ni, orang Yahudi ni, ataupun orang yang buat sistem universiti ni, dia memisah-misahkan syu'bah-syu'bah Usuluddin, Quran, Sunnah, Syariah tu, supaya kita ni faham satu benda, tak faham benda lain. Sebab tu pentingnya sistem turas. PISH ni untuk membantu para pelajar untuk menguasai turas. Paling-paling tidak tahu cara baca kitab. Dia sendiri boleh baca, bukan aku seorang buat apa. Dia boleh baca kitab satu-satu habis dah. Kalau dalam page ni, tengok YouTube tu, dah berapa puluh kitab dah habis dah. Tu pun yang tak campur rakaman lagi, kita baca kitab tu. Kalau campur yang tak rakam dulu, zaman-zaman dulu kita degree tu, agak-agak 60 lebih dah tu. Kalau YouTube tu pun 40 dah. Kitab yang khatam 30 ke 40 yang kita sempat rakam. Kalau lebih, kalau zaman-zaman dulu, 60 lebih dah kita baca kitab ni. 60 lebih buah dah. Siapa ikut pada awal sungguh tu memang gila. Khatam banyak lah. Tak erti macam kitab lagi, tak tahu. Jadi alamat dia adalah cinta Nabi. Kan mari sini reti tekong maulid ya. Maulid semua, maulid. Lepas tu baca kitab tak tahu. Tu bukan tuntutan Nabi. Tu orang yang tidak melaksanakan tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mari sini untuk belajar, dia mari jadi tekong maulid ya. Dia mari untuk nyanyi saja, ataupun benda-benda seni lain, benda-benda yang tak penting, yang bukan daripada asal tanggungjawab dia, mari sini. Kenapa bila mari Mesir, mari Jordan ada kesedaran begitu, bila mari Uniza tak ada kesedaran begitu? Agak pelik. Pergi Mesir, pergi Jordan, sungguh belajar. Ada orang bagi tarik semua. Nanti kamu balik ni nak kena mengajar sekian-sekian, belajarlah sungguh-sungguh sekarang. Kenapa Uniza tak ada buat macam tu? Patut Uniza masa MMS ataupun awal sebelum masuk SEM tu, kena ada tarik yang sebegitu, baru mereka semangat.
Patut bersyarah lah buat gitunya. Bersyarah tak orang buat, panggil orang lain. Bersyarah kira akademik je. Mu siap, mu sama master, mu master lekah. Lepas master, biasa lekah. Lekah semua dia. Baca kitab terabu. So. Tak, universiti tak mampu untuk menyaring orang yang betul-betul layak mendapat anugerah sekian-sekian berdasarkan ilmu. Tak dapat. Dia hanya boleh menganugerahkan seorang berdasarkan apa yang dia sertai kelak, apa yang dipimpin waktu universiti, apa yang dia masuk waktu universiti. Itu ya. Ada orang yang kalau FKL tu, selain daripada dekan-dekan tu, pada waktu anugerah kecemerlangan tu, ada dia buat anugerah pelajar yang boleh baca kitab tertinggi, paling betul banyak. Tak ada. Tengok lecturer lah. Lecturer pun anugerah lecturer tengok lah. Yang dapat terbanyak, contoh kita kata yang mendapat terbanyak grant dapat anugerah, yang menang gold award dapat anugerah. Baca kitab tu kat masjid corong gila, siapa bajuri ke, ustaz kira ada apa elak gitu. Patut berilah award tu. Pensyarah yang banyak bantu pelajar dalam turas. Sekian. Dapat dah. Tapi tak ada nilai di sisi universiti. Dan kita buat, sebab tu orang tak mengaji macam ni. Sebab apa? Lambat faham satu. Lepas tu, masa panjang tu aku tahu nak habis kerja, lesai masalah. Ngaji banyak lagi. Ngaji buat apa? Aku boleh baca sendiri. Baca tengok. Sebab tu lama. Dah macam ni kena lama. Itu apa tak cukup lagi. Duduk 10 tahun dah. Tak lama lagi. Dia kena pas habis PhD tu. Baru berasa lama sikit. Baca kitab biar reti. Biar kitab banyak habis. Kalau kitab mengaji pula yang kita habis takat ni lebih kurang 70 lebih kitab lah. Kalau habis saja. Khatam kau baca sendiri lagi banyak lah. Khatam dengan mengaji. Jadi sekarang ni baca mengaji kitab besar-besar dah. Tak ada dah kecil-kecil. Kecil-kecil baca korang lah. Kitab syarah, kitab matang, baca korang. Ataupun kitab hasyah kecil-kecil tu, boleh lah baca korang. Itu boleh membantu. Nanti kukuk balik-balik kita kata dah, ngaji universiti ni, ngaji satu akademik kena jaga. 4 flat boleh dapat. Kita 4 flat 2 kali je lah. Daripada 8 sem 7 sem tu. Kena jaga pointer. Paling kurang 3.8 ke atas. 3.8 ke atas. Jangan kurang. Sebab apa? Sebab kalau orang tahu kita ni mengaji, lepas tu kurang pointer, lepas tu orang tim kata kita tu mengaji pointer kena. Pointer kena jaga satu. Lepas tu mengaji kena jaga juga. Ngaji kita hemah tu kena tinggi. Jauh pengajian, kena pergi. Jauh tu yang kena pergi. Kalau dekat senang ya. Jauh kita kena pergi sebab ada mujahadah dia. Pernah bocor tayar waktu nak pergi ada. Putus lipas ada juga. Basah huyuk ada juga. Sebab apa? Jauh. Dulu zaman-zaman degree dulu zaman-zaman mengaji. Sekarang motor sedap-sedap lah. Dulu motor rendah ya. Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula alamat cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alamatu mubtada, hubbi mudhafu ilaihi mudhafu ilaih. Wa istinah. Khabar hubbus sunnah. Cintai udhafat masdar pada maf'ul. Hubbus sunnati, mencintai akan sunnah. Bukan sunnah hukum tu. Ini sunnah perjalanan Nabi SAW. Makannya, mayangnya. Nabi SAW baca Quran, bergerak janggut Nabi SAW. Maknanya mulut ni gerak. Lepas tu dikenal ada latihan dengan gurunya. Fathah lagu mana, majru dah. Bagi bawah mulut lagu mana. Taqlil dengan fathah beza. Jadi kalau dia tu bukaan dia tu tak luas, dia akan jadi taqlil. Contoh kalau ba luah ba. Tapi kalau taqlid jadi ba. Jadi gitu. Ba
Tengok bukaan luah, bukaan mulut tu. Dia akan jadi taklil. Jadi taklil tak betul. Kalau dha jadi taklil ni, dia mungkin dia dapat detect lah, sebab dia akan jadi nipis sikit berbanding dengan dha dengan fathah, dia akan jadi tebal. Itbaq dia tebal lah. Contoh kalau lain, wadduha. Wadduha. Dengan wadduha. Wadduha tu fathah. Kalau wadduha, tu buka dah mulut tapi taklid. Jadi kalau orang tak belajar cara bukaan mulut dengan betul ketika fathah, dia akan jadi taklid. Bila taklid salah kerana hafs tidak ada taklid. Warah ada taklid. Wa alamatu hubbiha, dan bermula dia main rantai ni, dan bermula alamat cintanya sunnah itu khabar hubbul akhirati, ialah cinta akhirat. Hubbu tu khabar, al-akhirati mudhafu ilaih, yudhafa masdar kepada maf'ul. Wa alamatu hubbiha, dan bermula alamat cintanya cinta akhirat khabar bughdud dunya, benci akan dunia, idhafat masdar kepada maf'ul. Benci dunia ai fil qalbi, dalam hati. Bukan benci dunia makna tak payah ngaji lah, siji ni buat apa. Hina orang pula. Biasanya nak ngaji lillahi ta'ala, tiba-tiba dia hina sistem universiti pula. Hina orang ni dosa. Universiti kata apa cak? Dia ngaji serat-serat. Ramai lah masuk universiti tengok serat-serat ke mana. Dia nak bubuh orang, dia sendiri tak pernah masuk sistem tu. Kita pun tak pernah bubuh sistem pondok sebab kita tak masuk pondok. Dia bubuh sistem orang, padahal dia tak pernah masuk sistem tu. Bila dia masuk sistem tu baru gelabah tu. Begini lah macam mana ni. Tak payah masuk degree diploma budak-budak lah. Masuk master PhD lah tengok. Berapa zulumat tengok punya malam tu. Baru tahu. Dia senang untuk master PhD. Master PhD nukil-nukil lah. Malah bapak lah nukil-nukil. Kalau nukil-nukil aku siap lama dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa alamatu bughdhiha bughdid dunya, dan bermula alamat benci dunia itu, alla ya'khudha minha illa zadan. Habis itu. Betul. Wa alamatu mubtada, bughdhi mudhafu ilaih, mudhafu ilaih, dan bermula alamat bencinya dunia itu, jumlah tu khabar, alla ya'khudha an haraf masdar wa nasab, ditakwil masdar jadi khabar, ay adamu akhdhihi, jadi gitu, bahawa tidak mengambil ia seorang minha daripadanya dunia. Ya'khudhu ta'alluq pada minha jar majrur, ya'khudhu muta'allaq min muta'alliq, tidak mengambil illa zadan, melainkan zadan ni bekalan. Illa ni mulghah lah, dia lara sebab tidak ada maf'ulun bih. Jadi zadan tu maf'ulun bih, i'rab min hasabil awamil. Ada bekalan, melainkan ambil bekalan saja. Zadan ni bekalan lah, bekalan tambahan. Wa bulghatan ataf, wataf pada zadan. Dan wa bulghatan adalah wang pembelanjaan ilal akhirah. Ni bulghatan ni benda yang dapat sampaikan seorang tu ilal akhirati, ke akhirat. Bulghah ta'alluq ila. Apa-apalah bekalan-bekalan dunia yang dapat sampai ke akhirat, amal ke qada sekadarnya sahaja. Tidaklah sampai tahap berlebih-lebihan. Tu dia kata alamat benci dunia tu dia ambil sekadarnya sahaja. Alla ya'khudha minha illa zadan wa bulghatan ilal akhirah. Kalau makan sekadar, kalau nak belanja sekadar, tidur sekadar, gitu ya. Habis. Wa qala Hatim bin Ulwanah, telah berkata oleh Hatim ibnu Badal al-Hunwana mudhafu ilaih, Ulwana mudhafu ilaih, tapi mamnu' min as-sarah kerana alif nun dan juga isim alam. Hatimun telah berkata oleh Hatimu benu Ulwana.
Telah berkata dia, qaddasa sirrahu, di doa lah. Qaddasa, mudah-mudahan menyucilah ia, ya Allah, maf'ulun bih, sirrahu, sirra Hatim, akan hatinya, sirnya, hatinya, hati-hati. Apa dia kata? Maqul qaum, man idda'a thalathan bighairi thalathin fahuwa kadzabun. Barang siapa yang mendakwa ia barang siapa, maf'ulun bih, akan tiga, tanpa tiga, fahuwa, maka bermula dia man tu. Khabar kadzabun, ialah orang yang sangat dusta. Oh, tu dia kadzab atau wazan fa'al, sirah mubalaghah, orang yang betul-betul banyak bohong. Siapa tu? Man idda'a hubballahi ta'ala min ghairi war'in an maharimihi maharimillahi fahuwa kadzabun. Satu. Barang siapa, man syartiyah. Barang siapa yang mendakwa, man mausuliyah wa syartiyah. Barang siapa yang mendakwa ia barang siapa? Idda'a fi'il fa'il maf'ulun bih, hubballahi, akan cinta Allah, Allahi mudhaf ilaih, hubba maf'ulun bih. Ta'ala hal, fi mahalli nasbin, hal bagi Allah. Min ghairi jar majrur, tanpa war'in, tanpa wara', war'in mudhaf ilaih. Cinta Allah, mengaku cinta Allah tapi tak ada wara'. Tak ada wara', maka an maharimihi, wara' ta'ru'an, wara' an maharimihi maharimillah, akan daripada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa, maka bermula dia man tu kadzabun, orang yang sangat dusta. Wara' ni benda wajib dia buat, benda sunat dia buat, benda makruh dia tinggal, benda sunat dia buat. Wara'. Dia nak mengelakkan diri dia daripada terjerumus benda haram, awal-awal lagi sekat dah. Oh, dahsyat ni. Tapi ni wara' an maharimihi. Wara' an maharimihi. Wara' ni asal makna jaga. Asal makna jaga diri lah. Makna jaga diri daripada perkara haram. Ni bukan wara' yang gila-gila tu lah. Ni wara' yang wajib ni. Iaitu menjaga diri daripada benda-benda haram. Zina, mencuri dan sebagainya. Jadi siapa yang mendakwa aku cinta Allah Ta'ala tapi masih buat benda haram, maka fahuwa kadzab. Fahuwa kadzab. Wa man idda'a mahabbatan nabiyyi min ghairi mahabbatil faqri fahuwa kadzabun. Allah. Barang siapa yang mendakwa ia barang siapa, maf'ulun bih, mahabbatan nabi, an-nabi mudhaf ilaih, akan cinta Nabi, min ghairi, tanpa, mudhaf ilaih, mahabbatil faqri, al-faqri mudhaf ilaih juga, tanpa cinta terhadap kefakiran. Cinta terhadap kefakiran, fahuwa, maka bermula dia, jawabnya, maka bermula dia man tu, khabar kadzabun, sangat dusta. Cintakan kefakiran. Cintakan kefakiran maknanya dia tidak menghina kefakiran. Kalau dia fakir pun dia redha. Dia tidak menuntut benda lebih daripada yang sepatutnya. Jadi al-faqru ni, al-faqru harta lah sini. Al-faqru ni pula ada tafsir pula. Faqru ni ada al-faqru ay faqrul ilmi, al-iftiqaru ila Allah. Tidak pula al-faqru ay iftiqaru ila al-ilm. Tu menuntut ilmu. Lepas tu al-fakir tu fakir pada ilmu, berhajat kepada ilmu. Tu. Jadi kita belajar untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Ya betul. Di samping itu kena faham tanggungjawab kita main mengaji sini. Jangan macam ni pula. Tentang tu kata kita ni mengaji kena mencari redha Allah Ta'ala. Lepas tu kita pun kita mengaji ni kena dapat untuk dapat redha Allah Ta'ala. Tapi usaha nak dapat memang mencari ilmu mendapat redha Allah Ta'ala. Tahap mana redha Allah Ta'ala yang kita nak dapat melalui mengaji tu. Kalau lepas fardu ain, itu satu. Tapi kita tak khusus ni nak lepas fardu kifayah masyarakat tu. Tu redha Allah Ta'ala situ. Jadi kita kena belajar sampai kita dapat kuasai apa yang kita belajar supaya balik kampung kita dapat berbakti. Lepas tu kita kata dah ke orang, ini Zal ni mengaji sungguh ni sekira-kira nanti kita balik dalam keadaan kalau orang bagi tanah boleh buka ondok.
boleh buka pusat pengajian. Gitu. Ni balik ngaji. Allah. Kena buka pondok kan, nak buka pusat pengajian. Tak layak itu. Bukan tak layak pun, malah waktu ngaji. Tak jadi tak layak lah. Lepas tu jangan balik. Cerita sakit itu. Lagi tak puas, lagi jangan. Jangan habis lagi. Kata Tuan Guru Haji Zulkifli Hafizahullah Ta'ala, yang Mari Parlimen tu, waktu pergi Baitul Qura, dia kata mengaji ni bagi puas. Jangan habis selagi tak puas. Bila sampai puas tu, Allah Ta'ala akan bagi isyarat bila waktu masa mu berkhidmat tidak lagi dalam tempoh belajar. Ada. Allah Ta'ala akan bagi isyarat dengan apa-apa berlaku lah. Dengan ada berlaku sesuatu-sesuatu yang mana mu akan faham waktu ni waktu tafakrah untuk mengajar saja. Belajar, waktu belajar memang belajar sampai mati. Mana waktu belajar yang kita kebanyakan yang belajar daripada mengajar ni habis, hilang. Makna banyak yang mengajar, banyak yang berkhidmat berbanding belajar. Faham pada tu. Tu mengaji bagi puas aku. Habis rata dah. Ngaji habis rata, kitab habis rata dah bu. Pulut habis dah. Kitab-kitab khatam banyak dah. Waktu degree, waktu master. Hebat ah. Lain pada orang lain. Khawasul khawas. Orang lain pun tak jadi gitu, kita jadi gitu. Biar kita tak ada anugerah pun. Confirm tak ada anugerah macam benda tu. Kalau ada anugerah senang lah. Sedap rezeki. Tak ada anugerah lillahi ta'ala SWT. Oh, payah. Kita nak anugerah lah kau. Dapat anugerah dekan sudah. Anugerah boy, anugerah dekan, lepas tu grade kelas pertama. Kelas pertama. Sedap sikit. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa man idda'a hubbal jannati min ghairin faqi malihi fahuwa kadzabun. Barang siapa yang mendakwa ia barang siapa maf'ulun bih akan hubbal jannati, akan cinta syurga, min ghairin faqi malihi, tanpa dia sedekahkan akan hartanya. Harta man idhafah masdar kepada maf'ul. Fahuwa, maka bermula dia man itu khabar kadzabun, orang yang sangat dusta. Jadi infak harta, infak ni pula nak infak ke siapa? Paling afdal infak pada keluarga. Pada tu infak pada siapa? Infak kepada orang-orang yang memerlukan dalam belajar. Tok guru ke, pelajar ke yang sungguh infak. Jadi kalau dalam keluarga kita tu ada orang yang nak jadi alim, ngaji, ngapai Quran, bagilah. Tu lebih afdal daripada beri kepada orang lain. Kadang-kadang ada orang berasa bagi kat keluarga ni tak berasa sedekah. Dia berasa macam tak puas, rasa macam tak sedekah lagi. Padahal sedekah lah tu. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersetubuh dengan isteri tu sedekah dah. Setubuh dengan isteri. Sahabat-sahabat pun tanya balik, kok mana setubuh ini sedekah ni? Maka Nabi SAW jawab apa lebih kurang mafhumnya atau kama qal, dia kata kalau berzina pun dosa, apatah lagi kalau dengan isteri kan halal. Bila isteri halal dapat pahala, bila dapat pahala tu pahala sedekah. Kita memberikan satu kenikmatan pada isteri, sedekahlah. Ke harta saja. Sembahyang duha sedekah, senyum sedekah, sedekah belaka. Tapi dia sedekah harta. Tu ni bagi toh siapa-siapa. Bagi ke tok guru ke, yang nak buka pondok tu duk memerlukan dana, menuntut ilmu ke, nak bagi kitab dah lah mahal-mahal. Kitab tu buat mahal-mahal, 1,000, 2,000. Nak cari duit mana? Kuliah sekali kuliah pun bukan dapat 1,000, 2,000. Tu pun orang duk su'uzah tengok. Tak kaya pun. Tiap hari kalau kuliah 100, sebulan 3,000 kepala otak. Dia tak tahu belakang pun kena beli kitab berapa, tolak makan minum lagi. Habis duit tu, habis dah. Kalau ikut tak cukup tu. Dia cukupkan. Kitab berlambak dah. Kitab mahal pula. Kalau kitab RM1, RM2 tak apalah. Ratus ada, RM1,000 tak ada. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa qala ba'dul arifina, telah berkata oleh sebahagian orang arif. Arif sini arif billah khassah. Ba'du mufa'il wa huwa mudah al-arifin mudhaf ilaih.
idza kana al-imanu fi zahiril qalbi ahabba Allah ta'ala. Ahabba Allah ta'ala hubban mutawassitan. Fa idza dakhala suwaida'ul qalbi ahabbahul hubbu al-balighu wa tarakal ma'asi. Dia kata sebagai arifin kata, idza kana al-imanu, apabila adalah iman itu, al-imanu isim kana, fi zahiri, fi ta'alluq satu mahdhuf khabar kana, ai sabitan, sabit ia fi zahiril qalbi, pada luar hati. Zahir qalbi, hati kan dalam, zahir luar lah, zahir hati, luar hati. Jika letakkan di situ ahabballah ta'ala, ahabballahu, niscaya mencintailah oleh Allah Ta'ala, Ta'ala hal, ahabballahu Ta'ala, niscaya mencintailah Allah Ta'ala tu, akan hubban mutawassitan, akan sebagai hubban, cinta yang pertengahan. Fa idza dakhala suwaida'u, maka apabila masuklah suwaida'ul qalbi, suwaida asalnya hitam, sauda tu. Oh, silap. Dia Allah fa'il maf'ul bih. Ahabba tu dhamir mustatih, huwa fa'il. Jadi idza kana al-imanu fi zahiril qalbi ahabba Allah, jadi mencintailah ia oleh seorang akan Allah Taala tu, maf'ul mutlaq, muhibban akan sebagai cinta, mutawassitan yang sedang, mana cinta yang tidak bersungguhlah. Cinta hak biasa-biasa. Sebab iman di luar hati, bukan dalam hati. Dia letak di zahir. Dia cinta juga, tapi cinta Allah Ta'ala tu tidaklah sungguh dan tidaklah mubalaghah, yang sampai tahap yang sepatutnya. Fa idza dakhala suwaida'ul qalbi ahabbahul hubbul balighu. Ahabbahu al-hubbal baligha wa tarakal ma'asi. Wa tarkal ma'asi. Fa idza dakhala, maka apabila masuklah ia, fa'il oleh suwaida'ul qalbi. Suwaida asal sauda, hitam-hitam hati lah. Hitam-hitam hati nak menunjuk kepada apa? Nak menunjuk kepada cinta hak sungguh, penuh hati dia dengan iman. Tu suwaida'ul qalbi. Cakapan bahasa begitulah. Ahabbahu Allah, ahabbahu, niscaya mencintailah ia seorang, akan dia akan Allah, al-hubbal baligha, akan sebagai maf'ul mutlaq, akan sebagai cinta, al-baligha, yang sampailah ia cinta itu. Mana? Bukan sampai. Al-baligha ni maksudnya yang bersungguh-sungguh. Dia mubalaghah, cinta yang bersangatan. Cinta yang bersangatan. Wa tarakal ma'asi, taraka atah pada ahabba, niscaya dia juga akan meninggalkan ia man tu, orang tu akan maf'ulun bih al-ma'asiyah, akan maksiat. Itu jamak taksir bagi maksiatun. Maksiatani, ma'asi. Tu kata sebahagian arifin lah. Makna orang yang cinta Allah Ta'ala ni, nak buat maksiat payah, bukan kata tak buat maksiat langsung. Lepas tu ada kategori mahfuz, orang yang dijaga Allah Ta'ala, buat maksiat terus bertaubat. Maksiat juga tapi bertaubat cepat. Ada orang buat maksiat tapi bertaubat tak cepat. Maka itulah qadar, nilai dia nanti bila naik sirat di akhirat, seperti yang nanti sebutlah kita, iaitu kecepatan dia meniti sirat itu berdasarkan kecepatan dia berpaling daripada maksiat. Kalau dia paling cepatlah. Tu. Wabil jumlati, dan secara jumlah, pada jumlah ini pada kesimpulannya. Wabil jumlati, dan pada kesimpulannya. Mana dia hilang dah. Wabil jumlati fi da'wal mahabbati, pada mendakwakan akan cinta. Da'wal mahabbah idhafat masdar kepada maf'ul. Dalam pengakuan cinta ni, falidzalika, bil jumlah fi da'wal muhibbah ni khatarun, mahabbah khatarun, terdapat satu khatarun ni ketakutan
Bukan khatir tu. Kita tengok dulu. Wa bil jumlah fi da'wal mahabbah khatarun mubtada' muakhar fi ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam. Bil jumlah ta'alluq suatu mahzuf. Wa aqulu dzalika bil jumlati. Dan berkata oleh aku akan demikian itu secara kesimpulannya. Fi ay hala kaunil jumlati ataupun al jumlatil kainati ataupun al jumlatu hala kaunil jumlati sabitan fi da'wal mahabbati. Tak ada. Fi itu ta'alluq suatu mahzuf khabarah. Itu tu. Khatarun tu mubtada' muakhar. Falidzalika maka kerana demikian itulah falidzalika kauni kaunil khatari fi da'wal mahabbati, keadaan khatarun itu pada dakwa mahabbah itu. Qala al-Fudailu telah berkatalah oleh Fudail sini wallahu ala Fudail apa ni, Fudail bin Iyad ke apa tak sebut. Idza qila laka, apabila dikatakan bagi engkau, ai laka dengan makna ilaika. Maqul qaul atuhibbullaha, adakah mencintai engkau akan Allah Taala? Faskut. Faskut maka diamlah oleh engkau. Fi'il amar. Faskut bila orang tanya begitu maka hendak diamlah oleh engkau. Hendak diamlah oleh engkau, faskut. Lepas tu, fa innaka in qulta la kafarta. Maka sesungguhnya engkau, jumlah tu jadi khabar inna. In qulta, jikalau, itu syarat. Jikalau berkata oleh engkau, berkata apa? Maqul qaul la, kalau kata tidak, kafarta, niscaya kafir oleh engkau. Niscaya kafir oleh engkau. Wa in qulta na'am, dan jikalau berkata oleh engkau iya, maka falaisa wasfuka wasfal muhibbina. Maka tidaklah sifat engkau itu wasfu isim laisa ka mudhafu ilaih, wasfa khabar laisa. Maka bukanlah sifat engkau tu seperti sifat wasfal muhibbina, sifat orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala. Jadi senyap bila orang cakap mu cinta Allah Ta'ala, tak senyap. Nak kata tidak, jadi kafir. Sebab dia syu'batul iman. Nak kata ya, aku ni belum lagi bersifat seperti orang-orang yang cinta Allah Ta'ala. Jadi senyap dah. Kata Fudail. Jadi khatarun situ ada kekhawatiran. Betul lah, ada satu kekhawatiran. Fi da'wal mahabbati, pada dakwa diri tersebut ada mahabbah, itu ada satu khatarun, ada satu kekhawatiran. Nak mendakwa mahabbah ni ada satu benda takut, ada satu kekhawatiran, risaulah. Nak kata ya, kita ni tak bersifat dengan sifat muhibbin. Nak kata tidak, kan kafir pula. Kata Syekh Al-Fudail. Habis dah. Wa syu'batul hadiyata asyaratah. Dan bermula syu'bah al-hadiyah al-asyarah. Al-hadiyata asyaratah. Bermula cabang, waw istinah. Bermula cabang yang ke-11 ialah khabar al-khawfu, takut. Al-khawf ta'alluq min muta'alliq, khawfu muta'allaq, takut, min azabillahi, daripada azab Allah. Azabi jar majrur wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Takut daripada azab Allah. Takut pada azab Allah kena mari bila? Kena mari bila nak buat maksiat. Tu payah. Wa aqallu darajatil khawfi ay yamtani'a 'anil mahmurati. Tu. Waw istinah. Aqallu mubtada, bermula sekurang-kurang darajatil khawfi. Darajati mudhafu ilaih, al khawfi mudhafu ilaih. Sekurang-kurang darjat orang yang darjat takut ni ialah jumlah tu khabar. Ayyam tani'a ta'wil masdar jadi khabar. Ai imtina'uhu, menghalang ia seorang, halang ta'alu'an.
anil mahdzurati, daripada perkara-perkara yang ditegah. Mahzurat. Ada satu kaedah baikah, apa nama tu? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu menghalalkan dan mengharuskan benda yang dilarang. Mahzurat. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu juga diukur dengan qadar dia. Qadar darurat. Kalau qadar darurat tu kena sesuai je dah, boleh makan babi contohnya. Jangan lebih pula, lebih haram. Wa yusamma dhalika wara'an. Maka wa yusamma, dan dipernamakan zalika, akan demikian itu, zalika imtina'uhu 'anil mahzurat. Zalika naik fa'il, zalika musyar ilaih kena kepada imtina'uhu 'anil mahzurat. Dipernamakan demikian itu, demikian mencegah diri daripada perkara yang dilarang itu dia panggil maf'ul bih wara'an. Panggil wara' dah, wara' daripada benda haram. Wara'an min maharimihi. Maka fa in zadat quwwatul khawf. Quwwatul khawf. Apabila bertambahlah fa'il oleh kekuatannya khauf, kaffa, niscaya menahan ia seorang, amma ta'alu'an, amma daripada barang, la yatayaqqayu tahrimu ma, daripada barang yang tidak yakin oleh, tidak yakin ia, boleh gini, la yatayaqqanu tahrimahu atau la yutayaqqanu tahrimuhu. Kalau la yatayaqqanu tahrimahu, tahrima maf'ul bih. Kalau baca bina maf'ul, la yutayaqqanu tahrimuhu, tahrimu naib fa'il. Yang tidak diyakinkan akan haramnya, haram barang tu. Tadi yang yakin haram, lepas tu dia tak buat, itu warak dah. Sekarang ni tambah sikit kekuatan takut dia itu, sampai tahap dia tak boleh faham, dia tidak yakin benda dia haram, tinggal juga. Maknanya syubhat lah. Syubhat kan tegah-tegah, dia bukan halal, dia bukan haram. Jadi benda ni dia tak pasti haram ke tak. Tinggal dah. Wa yusamma dzalika taqwa. Tu. Wa yusamma, dan dipernamakan dzalika naik fa'il, akan demikian itu, demikian apa dia? Demikian kaffu ma la yatayaqqanu tahrimu. Baik. Iaitu menahan daripada barang yang tidak yakin haramnya. Tu dia panggil maf'ul bih taqwa. Dia panggil taqwa. Dia tak panggil wara', dia panggil taqwa. Ni pembahagian Syekh kita sendiri lah. Dia beza ulama, cara hurai beza. Menurut ni dia kata kalau 3 hak haram tu wara' dah. Kalau ikut bahasa tasawuf tu wara' ke hak tu saja, 3 hak makruh lagi, buat hak sunat pula, 3 hak syubhat. Fa idza dhamma ilaihi tajarrudu lil khidmati fasara. Fa idza dhamma, maka fa idza dhamma, apabila bergabunglah ia ilaihi kepadanya, kepada takwa. Ilaihi ambil harta dekat, ilaihi kepadanya, kepada takwa. Bergabung apa dia? Fa'il at-tajarrudu lil khidmati. Tajarrudu ni makna semata-mata untuk khidmat. Yakni khidmat apa? Yakni khidmat ilallah, iaitu semata-mata mengabdikan diri kepada Allah. Tu. Semata-mata mengabdikan diri pada Allah. Campur pula dengan takwa. Takwa tadi ialah meninggalkan perkara yang dia tidak yakin haram. Bila dia takut atau bila dia meninggalkan perkara yang tak yakin haram, apatah lagi yang yakin haram. Tu dia punya mafhum mukhalafah dia. Campur pula dengan dia tu semata-mata nak khidmat, iaitu beribadat, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la yabdi ma la yaskuruhu. La yabni ay la yabni man lah, rujuk pada man seorang lah.
Tidak membina ia seorang, maf'ul bih ma akan barang yang la yaskunuhu, yang tidak duduk ia man hu akan dia akan ma. Tidak bina akan sesuatu yang dia tak duduk. Maknanya rumah lah. Rumah yang mewah dia tak akan bina sebab kalau dia tak duduk. Dia tidak membangunkan. Orang ni dia tidak, maka fasara, okey, sara tu jadi la yabni tu khabar sara lah. Sara dhamir mustatih huwa kembali kepada man, seseorang, asyakhsu. Maka jadilah orang yang ada takwa digabungkan dengan semata-mata nak berubudiyah pada Allah, maka dia tidak akan membina barang, yakni rumah ataupun bangunan, tempat yang tidak duduk dia akan tempat tu. Wala yajma'u ma la ya'kuluhu. Dan tidak mengumpul ia seorang, maf'ul bih akan barang yang tidak memakan ia manhu akan dia akan barang. Mana dia tidak akan beli, dia tidak akan simpan, dia tidak akan dapatkan makanan yang dia tak makan. Dia hanya makan sekodarnya saja. Dia akan dapatkan makanan yang dia makan sekodarnya saja. Tidak lebih, tidak kurang. Wala yaltafitu ila dunya, dan tidak berpaling ia man itu, yaltafit ta'alluq ila, kepada dunia. Wa ya'lamu habih. Betul? Wa ya'lamu annaha tufariquhu, dan mengetahui ia seorang tu, mengetahui makna meyakini ia seorang, ya'lamu mana tadi hilang dah. Ya'lamu anna dunia, bahawa dunia itu khabar anna tufariqu, berpisah ia dunia akan man, akan berpisah dengan dunia, iaitu melalui mati. Jadi dia tak makan melainkan qadarnya, dia tidak cari tempat melainkan qadar berteduh. Bila takwa bergabung dengan semata-mata ubudiyah pada Allah Ta'ala. Berkahwin nak mencari redha Allah Ta'ala, mata-mata nak cari redha Allah Ta'ala belakang. Tapi kalau kahwin itu menyebabkan dia menyusah ke, menyebabkan dia lebih jauh pada Allah Ta'ala, dia tak kahwin. Jadi kahwin ni pun dia ada hukum dia, bukan semata-mata mu tak kahwin ni nampak aib. Bukan semata-mata mutlaqan aib belaka. Ada kalau dia tak kahwin sebab ada sebab tertentu, ada masalah ke, menyebabkan dia sibuk dengan benda lain ke. Berlaku perdebatan ulama Syafi'iyah, orang yang menuntut ilmu boleh kahwin ke tak, dituntut kahwin ataupun tidak, khilaf. Ada yang kata tak payah kahwin. Sebab apa? Sebab al-ishtighal bil ilm, tidak disunatkan lagi kahwin. Atau ada ulama bantah seolah-olah mengatakan nikah ni bukan ibadat. Kenapa nak bezakan? Okey, ada perdebatan ulama di situ. Jadi kita kata Imam Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, al-kaffu bagaimana? Yustahabbu ala talabil ilmi al-kaffu 'anil nikahi mastata'at. Dituntut ke atas orang yang belajar ini menahan diri sehabis mungkin, sebab mungkin daripada nikah. Supaya apa? Dia tak sibuk dengan mencari nafkah, tak sibuk dengan bekerja, dia hanya fokus ilmu sahaja. Tu yang kerja. Tapi waktu dia belajar, kalau waktu belajar pun dia tak belajar sungguh, tahu-tahu konon kata aku ni wajib kahwin dah, wajib kahwin kau terus. Masa kau terabur ngaji entah ke mana, tak isi komah dah. Waktu ngaji ada, tak ada. Habis. Lepas tu ada timbul perkataan-perkataan ulama yang kata kalau kahwin ni seolah-olah sebelah antara dua paha lah, waktu makin menghilang. Dia sibuk cari nafkah dah, dia dah kerja, anak bini pula, kepala otak kau pening. Bila kepala otak kau pening, nak fokus ilmu pun ada, kata pelik kau. Kalau mudah haling dah, kahwin selesai. Kalau dah haling dah, kahwin, aku tinggal baca ya. Baca boleh dah, ingat dah. Sebab apa? Banyak kitab dah mengaji, banyak kitab dah khotak, dan matanya, syarahnya, hasyiah dia. Ini bila kahwin, murajaah jadi dah. Kalau tak tambah pengajian baru pun. Ni dia, dia nak kahwin,
Semangat ambil nakal kalam ulama. Tengok ulama kahwin boleh ya. Memanglah dah dia ulama dah sebelum tu. Bodoh lagi macam kita tak reti. Lepas tu kahwin lengkau tak reti. Tu. Kau tak reti. Nifah tak reti juga. Macam mana nak kahwin? Pelik tu. Benda basic tak reti dah. Kan suruh alih wadah istiqaq. Sorah nahu lagi. Baru nifah lepas tu tak boleh dah. Lepas tu nak kahwin macam mana? Pelik tu. Pelik kan? Lepas tu dia kata, kalau wajib kahwin ni boleh lah kahwin tau. Memang wajib lah duk tengok blue tiap hari. Tu. Jadi wajib lah. Tengok berata, tengok pungkok orang. Memang jadi wajib lah. Kamu tak tengok kitab, tengok pungkok orang. Memang jadi wajib lah kau. Itu ya. Habis. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala. Wala yasrifu ila ghairillahi ta'ala. Betul. Wala yasrifu yasrifu man. Dan tidak mengalihlah, tidak menggunalah ia man itu ila ghairillah, kepada selain Allah Ta'ala. Nafsan min anfasihi, satu nafas daripada beberapa nafas-nafasnya man. Seseorang. Mana setiap nafas dia tidaklah dia digunakan melainkan tasarruf, tidak digunakan melainkan pada Allah ya. Tidak digunakan selain. Sebab tu innamal a'malu binniyat. Sebab tu ada kitabun niyat. Setiap pekerjaan kita buat ni ada niat dia yang kerana redha Allah Taala, dapat pahala. Tidur ada dia punya niat dia yang dapat pahala. Mandi yang biasa-biasa, yang bukan mandi wajib, yang bukan mandi sunat, ada niat dia yang sampai kepada dapat pahala. Tu. Wa huwa sidqu. Mana ni? Fahuwa, maka bermula dia. Fatafri' lah. Fahuwa, maka bermula dia. Tadi ya semua ni. Fahuwa, maka bermula dia man. Man indamma ilaihi at-tajarrud lil khidmah fasara la yasab habis tu. Tu dia panggil as-sidqu. Ada sifat sidik khabar. Ada sifat sidik begitu. Dia mencampurkan takwa dengan khidmat pada Allah Ta'ala, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dia tidak jadikan, dia tidak bina rumah yang dia sendiri tak duduk, dia bina koda-koda saja. Dia tidak menghimpunkan makanan yang dia tak makan, dia hanya makan koda-koda saja, selesai. Kemudian dia tidak berpaling pada dunia. Dia tahu bahawasanya dia akan terpisah daripada dunia. Setiap nafasnya tidak diserahkan, tidak diuruskan melainkan kepada Allah Ta'ala. Maka itu dia panggil as-sidqu. Wa yusamma sahibuhu sahibu sidqi, itu siddiqan. Dan dipernamakan akan pemiliknya, pemilik sidqun itu akan maf'ul bih, siddiqa, orang yang siddiq. Orang yang banyak betul benar. Tu. Wa yadkhulu fi sidqi at-taqwa, maka termasuklah dalam sidik itu fa'il at-taqwa, masuk ambil takwa. Wa yadkhulu fi taqwa al-wara'u, masuklah pada takwa itu oleh fa'il wara'. Wa yadkhulu fil wara'i, dan masuklah pada wara' tu khob fa'il al-iffatu, iaitu iffah. Masuk iffah. Iffah ni maksudnya menjaga diri daripada perkara haram. Jadi kalau orang dapat title sidik, masuk habis. Takwa ada situ, warak ada situ, ifah ada situ. Kalau dia itu seorang yang bertakwa, tak masuk sidik, tapi masuk warak, masuk ifah. Orang yang ada warak, tak masuk takwa lagi, tak masuk sidik lagi, tapi warak masuk ifah. Ini huraian musannif kita. Nanti kan? Habis. Kadza qalahul Ghazali fil ihya'i. Dinukir je. Kadza ay kadzal mazkuri, seperti demikian tersebut itu. Qalahu, telah berkata akan dia, akan al-mazkur itulah oleh al-Ghazali, Imam Ghazali. Qala ta'alu fil ihya'i, ay fi ihya'il ulumiddin, pada ihya' ulumiddin.
Jadi ada 3 peringkat. Sidqun atas kali, kemudian bawah dia taqwa, bawah dia wara', kemudian ifah. Ifah ni jaga diri benda masuk wara' lah. Kan tadi kata wara' min maharimihi. An maharimihi, iaitu wara' daripada perkara-perkara yang diharamkan. Kalau dia sampai satu tahap, dia takut, dia mengelakkan diri daripada benda yang dia tak pasti dan tak yakin haram dia, hak tu taqwa. Sampai tahap tidak paling pada dunia, tidak menguruskan kehidupan melainkan perlu. Takwa tu pula digabung dengan khidmat, iaitu ibadat pada Allah Ta'ala. Hak tu jadi sidqun pula. Habis. Wasyu'batu tsaniyata asyara, dan bermula syu'bah mubtada. Syu'bah yang ke-12. Al-tsaniyata asyara ay al-ma'dudatu ila tsaniyata asyara. Ialah khabar ar-raja'u, ialah mengharap ar-raja' li rahmatillah ay ila rahmatillahi ta'ala, kepada rahmati jar majrur wa huwa mudhaf, Allahi mudhafu ilaih, ta'ala hal bagi Allah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah fa'il oleh Allah Ta'ala. Dia kata qul ya ibadiyalladzina asrafu. Betul tak? Tadi asrafu ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Surah Az-Zumar ayat 53. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala, maqulul qaul, qul, katakanlah ia oleh engkau wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina, sifat yang mana, ibadi munada lah, sifat alladzina yang mana hamba-hambaku itu, asrafu melampaui ia oleh mereka itu, alladzina tusillah aid dia pada waw, asrafu ta'alu ala anfusihim, atas diri-diri mereka itu. La taqnatu min rahmah. Jadi orang yang melampaui diri mana orang yang buat dosa, maksiat. Itu orang yang melampau lah, orang yang zalim terhadap diri sendiri. Tapi Allah Ta'ala sebut wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa oleh kalian. La nahi. Janganlah berputus asa oleh kalian. Berputus asa ta'aluk min, daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasuluh khabar fa'il, Allahi mudhafu ilaih. Al-fajirur raji li rahmatillahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqniti. Dia kata apa? Al-fajiru, orang yang jahat, orang yang buat maksiat. Bermula orang yang buat maksiat, tu mubtada. Sifat ar-raji, yang mengharap ia orang yang buat jahat tu, raji ta'aluk lam, li rahmatillahi, kepada rahmat Allah. Li bermakna ila, rahmati mudhaf jar majrur, Allahi mudhafu ilaih, ta'ala hal khabar. Aqrabu, terlebih dekat ia orang yang jahat, yang maksiat, yang mengharap redha Allah dan rahmat Allah tu, lebih dekat ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, minal abidi, daripada orang abid, aqrabu ta'aluk min, lebih dekat daripada orang yang beribadat, tapi al-muqniti, tapi dia berputus asa, ay rahmat Allah, berputus asa ia abid akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini putus asa dengan rahmat Allah tak baik. Ini untuk orang yang buat dosa, buat maksiat. Jangan putus asa. Lepas tu kita wajib menutup aib kalau kita buat dosa. Jangan pergi kabur korang. Yang ada pula program-program yang suruh menyatakan maksiat dulu dia buat apa. Itu tak betul. Itu hukum dia haram. Wajib menutup aib sendiri, walaupun telah bertaubat pada dosa tu sekalipun. Tutup sekira-kira kita seolah tak pernah buat. Tapi kita dengan Allah Ta'ala yang tahu kita buat. Waruwiya an Umar an Zaid bin Aslamah anna rajulan, diriwayatkan daripada Umar bin Zaid bin Aslam bahwasanya rajulan isim anna, seorang laki-laki, kana fil umam, seorang laki-laki itu
Kana adalah ia laki-laki itu fil umami. Ai sabitan fil umami. Ai kana fil umam al-madiyah. Itu jumlah tu jadi khabar anna. Adalah ia laki-laki rajulan tu fil ai sabitun sabitan sabit ia fil umami pada umat-umat. Jadi di kalangan umat-umat sifat al-madiyati yang terdahulu ia umat-umat. Dan ada seorang lelaki, nak ceritalah. Ada seorang lelaki yang pada umat terdahulu, yajtahidu fil ibadati. Oh, jadi yajtahidu khabar lah. Jadi yajtahidu tu khabar. Fi itu ta'aluk suatu mahzuh, hal bagi sahih, hal kana mustatir. Oh, mustatir. Jadi hal kaunihi sabitan fil umamil madiyah. Apa yang dia buat rajul tu? Yajtahidu. Berijtihad ia, bersungguh-sungguh ia rajul tu fil ibadati, pada ibadat. Fil ibadati jar majrur. Bersungguh ni buat ibadat ni. Kemudian wa yushaddidu, shaddada yushaddidu, dan sungguh-sungguh juga. Kan. Wa yushaddidu ala nafsihi, dan mengekang ia. Mengekang. Dan mengekang ia seorang. Mengekang ia seorang ala nafsihi, atas nafsunya seorang tadi, rajulan tadi. Ala ta'aluk yushaddidu. Tetapi dia pun kata wa yuqnitu an-nasah. Wa yuqnitu jangan baca yaqnutu dia berputus asa. Yuqnitu memutus asakan ia seorang rajul tadi akan an-nasa, maf'ulun bi, akan manusia, min rahmatillahi ta'ala, daripada rahmat Allah Ta'ala. Dia suka memberikan kata-kata yang menyebabkan orang putus asa dengan rahmat Allah. Sifat dia. Dia bagus dah, dia tu taat pada Allah Ta'ala, beribadat. Dia bagus dah mengekang diri daripada hawa nafsu. Tapi satu sifat mazmumah dia suka memutus asakan rahmat Allah daripada orang lain. Tu seolah-olah dia sajalah betul, orang lain tak ada harapan. Tu. Maka summa mata, kemudian mati ia rajul. Laki itu pun mati. Faqala, maka berkata ia. Faqala, maka berkata ia. Berkata ia lelaki tadi, ya Rabbi. Rabbi tak ada ia. Wahai Tuhanku, mali indaka. Mali itu jauh. Mali, wahai Tuhanku, mali indaka. Apakah yang di sisiku? Apakah bagiku di sisi engkau? Yang apakah yang aku dapat di sisi engkau? Menurut engkau ni aku dapat apa ni sekarang ni? Faqala laka, maka berkata ia Allah Ta'ala, laka. Laka tu. Kan? Berkata ia Allah, laka tu maqul qaudah. Lakan naru, an-naru mubtada' muakhar, laka ta'aluk suatu mahzuh, khabar muqaddam. Bagi engkau tu neraka. Dia. Apa neraka? Sebab dia suka ada sifat memutuskan rahmat Allah Ta'ala pada orang lain. Tu ya sifat mazmumah. Dan dia tak bertaubat, dan Allah tak terima taubat dia. Kalau Allah tak terima ampunan dia. Kalau dia tak bertaubat dan Allah Ta'ala tidak mengampun dosa dia, masuk neraka. Faqala, maka berkatalah ia laki-laki tadi, maqul qaul, ya Rabbi, wahai Tuhan. Fa aina ibadati, maka di manakah ibadatku? Wajtihadi, dan kesungguhan aku tu. Faqala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, innaka tuqnitun nasa, sesungguhnya engkau itu, khabar inna, memutus asakan engkau akan manusia, min rahmati, daripada rahmatku. Rahmati jar majrur, ya mudhaf ilaih. Fi dunya, tuqnitu fi dunya, rahmati itu fi dunya, di dalam dunia. Fi dunya jar majrur. Fa ana, maka sekarang bermula aku Allah, uqnituka, memutus asa ia oleh aku akan engkau, al-yauma, pada hari ini, min rahmati, daripada rahmatku. Allah. Min rahmati jar majrur, ya mudhaf ilaih. Tu balasan akhirat, balasan ketika mati. Dalam Quran surah ada
Betul? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang yang buat baik atau buruk sebesar zarrah, kalau terjemah Melayu sebesar biji sawi, niscaya akan dapat balasannya. Ni balasan memutuskan asa rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memutuskan harapan dia dengan dia masuk dalam syurga. Dia masuk dalam neraka. Wa haqiqatur raja'i, maka dia pun bahas rojak ni apa. Wa haqiqatur raja'i, haqiqatu mubtada' wa huwa mudhaf, ar-raja'i mudhafu ilaih, waw istinah. Dan bermula hakikat harapan itu huwa dhamiru faslin, ialah irtiyahul qalbi lintidharihi ma huwa mahbubun indahu. Iaitu apa dia? Iaitu irtiyahul qalbi, rehat hati, puas hati. Irtiyah, puas hati, rehat hati, tenang. Lintidharihi, penat hati, puas hati itu kerana lintidhari syakhsi, kerana menunggunya seorang akan maf'ul bih ma barang. Maf'ul bih bagi intidhar, barang yang huwa bermula dia barang, ma mausudiyah, huwa mubtada, mahmumul khabar, jumlah tu silah ma, huwa tu aid ma, ialah barang bermula barang yang dicintai akan barang tu inda syakhsi. Tu maksudnya dia panggil rojak. Walakin akan tetapi zalikal mahbubu, lakin harah ibtida, zalika mubtada, al mahbubu badal. Bermula demikian yang dicintai itu al mutawaqqa'u. Al mutawaqqa'u, betul. Zalikal mahbubu, al mutawaqqa'u la budda. Itu noktah tu. Al-mutawaqqa'u la budda noktah. Khabar. Al-mutawaqqa'u ialah yang berlaku ia. Zalikal mahbub itu yang berlaku ia, yang akan dilakukan akan ia, la budda, tak dapat tidak. Yang ini mesti berlaku. Itu takrif rojak, iaitu puas hati kerana menunggu sesuatu yang dia suka. Yang mana sesuatu yang disuka tu akan terjadi dan pasti terjadi, la budda, pasti terjadi. Ku anda lah ku akal tu. Benda tu akan terjadi. Dia menunggu sesuatu yang dia nampak cenderung ke arah terjadi. Tu rojak, harapan. Tu rojak ni harapan yang boleh dapat. Kalau taman ni harapan yang mustahil nak dapat. Tu rojak. Ini contoh seorang laki-laki minang seorang perempuan. Dia ar-rajak bahawasanya dia kawan tu boleh jadi zaujah. Baru dia boleh tengok. Kan kita mengaji idhahul ba' itu, kashfun niqah tu. Apa syarat boleh tengok perempuan tu? Walaupun dengan syahwat sekalipun. Antaranya ialah dia ada ar-rajak, ada harapan yang mana kalau aku minang ni dia terima. Ada harapan kalau aku minang ni dia akan kahwin aku. Maka boleh tengok ketika tu walaupun dengan syahwat sekalipun. Ketika khitbah tu lah. Ataupun ketika mana-mana kan, yang mana kita ada qasad azam tu kahwin dengan dia. Dengan syaratnya ada ar-rajak, ada harapan yang mana kalau aku minang itu ada harapan boleh terima. Sebab dia tak kahwin lagi, dia membujang lagi, dan dia berasa macam lebih cenderung pada diri dia. Jadi kalau dia rasa dia, kalau aku minang dia ni, dia dapat terima ni, maka tengok dia boleh. Tu ar-rajak, ada harapan. Tu dia panggil intizar, irtiyahul qalbi lintidarihi ma huwa mahbubun walakin dhalikal mahbub al-mutawaqqa'u la budda. Wa ayyakuna bisababin. Sama wa ayyakuna bisababin. Okey, wa ayyakuna istinah suku. Dan ayyakuna ar-raja'u sabitan bisababin.
Jadi kita boleh kata ayyakuna tu takwil masdar atah pada irtiyah lah. Ataupun atah pada betul lah. Iaitu rojak itu ialah puas hati, dan rojak itu adalah ia dengan sebab. Dengan satu sebab. Ayyakuna ar-raja'u sabitan bisababin, dengan satu sebab. Fa in kharamat asbabuhu, maka jikalau berlalulah fa inin kharamat, jikalau lalulah ia oleh asbabur roja, oleh sebab-sebab roja. Lalu ni makna hilang lah. Fahuwal ghururu, maka bermula dia. Fahuwal ghururu, maka bermula dia inkhiramu asbabihi tu, hilang atau berlalunya sebab-sebab tu dia panggil al-ghururu, tipu daya setan. Al-ghurur. Walhamku, dan bodoh. Ahmak ni bodoh lah. Alhamku bodoh, dungu, bengong, tolol. Wa illam takun, dan jikalau wa illam takunil asbabu ma'lumatal wujudi wala ma'lumatal intifai fahuwa tamanni. Tengok. Maka jikalau tidak sama sekali adalah asbab itu isim takun, khabar ma'lumatal wujudi, tidak diketahui. Kalaulah tidak sama sekali asbab itu diketahui wujudnya, wala ma'lumatal intifai, ay wala takunul asbabu ma'lumatal intifai, dan tidaklah juga asbab-asbab itu dimaklumkan ternafinya. Makna ternafi pun tidak tahu, wujud pun tidak tahu. Maka tu dia panggil apa? Fahuwa tamanni. Fahuwa, maka bermula dia adamu kauni al-asbabi ma'lumatal wujud wala ma'lumatal intifa, tu dia panggil at-tamanni khabar. Tamanni ni ialah, senang ceritanya, ialah dia mengharap suatu benda yang tak akan dapat, mustahil nak dapat. Contoh, alangkahnya dulu aku muda balik. Jadi muda balik itu ialah satu asbab yang diketahui, yang tidak diketahui. Boleh ada ke boleh tak ada? Boleh ke tak jadi muda balik? Dari sudut adat tak boleh lah. Sudut akal memang boleh. Tu Allah Ta'ala boleh buat. Dari sudut adat boleh ke tak jadi muda balik? Tak mandi. Lepas tu wala ma'labih fa idza khatara bi balika mawjudun fi ma madha summiya tadhakkuran. Apabila terlintas ia bibalika pada benak engkau, pada fikiran engkau. Bibali jar majrur ka mudhaf ilaih. Fa'il oleh mawjudun, oleh satu benda yang ada. Fima madha, ada tu pula ta'alluq fi. Ada fima madha pada barang yang telah lalu ia, telah lampau ia. Ia barang benda yang terlintas di benak engkau, di kepala otak, benda yang telah lalu, maka dia panggil fasummiya, dinamakan akan ia, akan khuturu mawjudin fima madha bibalika tu, dia panggil tadhakkuran maf'ulun bih. Dia panggil tadhakkur. Tadhakkur ni ingatlah. Ada tiba-tiba benda yang telah lalu, ingat dia panggil ingat. Dia nak bagi nama-nama ni. Wa in kana ma khatara bi balika mawjudan fil hali summiya wajdan wa dhauqan wa idrakan. Dan jikalau adalah ma barang, ma tu isim kana, barang yang khatara, yang terlintaslah ia barang bibalika pada hati engkau itu, mawjudan khabar kana, ada ia mawjud fil hali pada waktu sekarang. Benda yang terlintas tu ada waktu sekarang, summiya dinamakan akan dia, akan ma khatara bibalika mawjudan ila akhirih itu, dia panggil wajdan. Istilah ni wajdan wa dhauqan, dhauq wa idrakan ni dapat cerak. Mana terlintas di hati engkau benda yang ada sekarang. Contoh kita ni. Jadi kita terlintas dalam kepala otak kita ni, dalam hati kita ni, kitab ni, tentang kitab ni. Maka kita sudah idrak kitab ini. Zauq, rasa kitab ni apa dia? Nipis ke tebal. Betul. Wajdan ni asalnya wujudi, apa? Nak merasakan benda tu ada sekarang. Wajdan. Wa in kana qad khatara bi balika wujudu syai'in fil istiqbali. Tadi fi ma madha tu dia panggil tadhakkur.
Fil hal dia panggil zauqan, idrakan dengan wajdan. Kalau mustaqbal pula, wa in kana qad, jikalau adalah ia barang ma, dhamir mustatir kembali kepada ma. Qad khatara khabar kana, sungguh telah lalu ia bibalika, pada hati engkau, fa'il wujudu syai'in, ada sesuatu, fil istiqbali, pada waktu akan datang, wa ghalaba dhalika ala qalbika, dan telah ghalib, telah menguasai ia wujudu syai'in fil istiqbal tu, dhalika tu fa'il, telah menguasai ia, oleh dhalika wujudu syai'in fil istiqbal tu, ala qalbika, atas hati kau, summiya, dipernamakan akan dia, akan zalikal madhkur, maf'ulu bih, intidharan wa tawakku'an, iaitu tunggu, nanti, tawakkuk dan harapan. Jadi banyak istilah. Tazakkur, tamanni, wajdan, idrakan, zauqan, tawakku', intidhar. Fa in kana al-muntadhiru fa in kana al-muntadharu, maka jikalau adalah benda yang dinantikan itu, itu isim kana, khabar kana, makruhan, itu benda yang makruh. Jawab, hasala minhu alamun fil qalbi, niscaya hasillah daripada muntazar itu, fa'il, alamun, kesakitan, fil qalbi, dalam hati. Benda yang tak disukai lah. Makruh ni bukan benda makruh tu, benda yang tak disukai. Jika benda yang ditunggu itu benda yang tak disukai, maka dia akan menyebabkan sakit hati. Hasala minhu alamun fil qalbi, sakit hati ya. Sumia, dipernamakan akan dia, akan zalikal hal, akan demikian keadaan tu dia panggil khaufan, khauf, takut, washfaqan, wa ishfaqan, dan juga isfaq dia takut juga. Wa ishfaqan, takut lah. Sebab menanti-nanti benda yang dibenci. Jadi takut pula. Bukan takut apa tu, bukan takut Allah Taala. Dia takut Allah lain. Ini takut iaitu dia menanti benda sesuatu yang dibenci. Yang mana kalau ada tu, takut dia. Wa in kana mahbuban hasala min intidharihi ladzatun fil qalbi. Jikalau adalah al-muntazar, benda yang dinanti itu, khabar, mahbuban, benda yang dicintai. Jawab, hasala, niscaya hasilah, min intidharihi, daripada tunggunya syakhsun itu, ladzatun, fa'il hasala, oleh kelazatan fil qalbi, yang dia rasa senang hati. Benda yang ditunggu tu kalau suka, maka senang hatilah dia, tak rasa takut, tak rasa benci. Wartiyahun, dan senang, relax, puas hati. Summiya dhalika lirtiyahu, dipernamakan akan demikian puas hati tu, rajaan, maf'ulun bih, akan raja, iaitu harap, yang menanti benda yang dia suka, menanti kawan tu akan terima pinangan dia, suka tu, dia menanti benda yang disukai, maka bila ada tu, maka lazat mari dalam hati dia, tu dia panggil raja, mengharap kepada dia untuk diterima, maka boleh sah untuk kita pandang dia walaupun dengan syahwat sekalipun, ketika belum kahwin sekalipun, kerana ada rughbah ila nikah. Kadza fil ihya'i, ay kadzal mazkuri, seperti demikian tersebutlah, fil ihya' ay qala al-Ghazali ta'alluq fi, telah katalah Imam Ghazali, fil ihya'i ay fi ihya'il ulumiddin, dalam kitab yang agung yang bernama Ihya' Ulumiddin. Habis. Wa syu'batu tsalitsatu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sampai situ saja untuk hari ini. Sehari boleh kata sehari semuka habis. Lama-lama sebulan habis. Ni berapa muka surat je, 28 sebulan habis. Habis ni macam kita apa tahu. Macam kita apa. Macam kita lebih-lebih habis cepat sikit. Makin lama kau tebal. Baca kitab jenis cetakan macam ni. Haramai, Patani, Darul Ihya. Okey, lepas ni kita nipis lain lah, kita tengok lah. Akan datang, insyaAllah. Ni lama dah nak baca ni. Sekali dengan Tijan Daruri, yang itu ingat nak baca 2 tahun lepas. Tiba-tiba Tijan Daruri saja yang dibaca. Hak ni tertangguh, jadi kita baca hak ni lah. Kau habis. Wallahu ta'ala a'lam. Sambung pula pada esok pagi, insya-Allah taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.